Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua murid-murid tahun 5? Kita jumpa balik untuk mata pelajaran sejarah. Baik, untuk hari ini kita akan sambung dengan unit baru. Kita akan tengok sama-sama, iaitu mengenai bahasa Melayu warisan kita. Bahasa Melayu warisan kita. Baik, awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 30 hingga 40. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tajuk 6 warisan negara kita, unit 3 bahasa Melayu warisan kita, standard kandungan 6.3, bahasa kebangsaan, standard pembelajaran 6.3.1, menyatakan asal-usul bahasa Melayu, 6.3.4, menyatakan bahasa Melayu sebagai warisan negara yang dibanggakan. Baik, kita akan tengok satu persatu. Baik, objektif pembelajaran hari-hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat mengetahui tentang susul galur bahasa Melayu, memahami peranan bahasa Melayu pada masa kini dan dahulu, mengenal pasti wilayah penutur bahasa Melayu di dunia, mengetahui persamaan sebutan pengaruh bahasa luar kepada bahasa Melayu. Baik. Jika awak tengok dalam buku teks kamu, buku surat 30 dan 31, dia ditunjukkan tentang keratan buku cerita mengenai bahasa Melayu lama. Di situ awak boleh tengoklah, ada bahasa Melayu lama yang dieja lain daripada sekarang. Contohnya perkataan tidur, maksudnya tidur. Kesarangnya, kasarangnya, sebenarnya kesarangnya. Dan adalah perkataan-perkataan lain yang telah diubah sesuai masa kini. Dulu tulisannya ataupun cara mengejanya berbeza dengan sekarang. Baik, kita tengok seterusnya. Apakah susul galur Melayu? Dalam susul galur Melayu, apakah itu bahasa? Bahasa ialah alat perhubungan manusia. Maksudnya, jika ada antara manusia dengan manusia, contoh kalau kamu dengan kawan kamu berinteraksi ataupun berborak ataupun berbual, bercakap-cakap, mesti menggunakan satu bahasa. Contoh kawan awak cakap bahasa Inggeris, awak pun cakap bahasa Inggeris. Itu dikatakan bahasa. Sebabnya kita berhubung antara satu sama lain. Contoh ada yang cakap bahasa Arab, seorang lagi pun cakap bahasa Arab. Ada yang cakap bahasa Melayu, seorang lagi cakap bahasa Melayu. Itu yang dikatakan bahasa, iaitu alat perhubungan. Contoh kalau ada dekat sini, ada saudara kamu ataupun nenek kamu, ibu kamu yang berbangsa Jawa. Dia menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi. Cakap bahasa Jawa kan? Baik, kita tengok seterusnya. Minta maaf. Baik, untuk susunan ini adalah susul galur bahasa Melayu. Kita tengok yang pertama. Filum Austrik. Filum merupakan kelompok bahasa Indo yang berusia 5,000 tahun ke atas. Pada mulanya kita gunakan sebelum adanya bahasa Melayu, dia gunakan filum ataupun Austrik. Kemudian rumpun Austronesia, kelompok bahasa yang berusia 2,500 hingga 5,000 tahun ke atas. Ini adalah yang mula-mula filum Austrik. Yang kedua, rumpun Austronesia. Kemudian bahasa Melayu yang dipertuturkan di alam Melayu. Sehinggalah kini kita menggunakan bahasa Melayu untuk bercakap antara satu sama lain di Malaysia. Baik, kita tengok seterusnya. Kenapa bahasa Melayu terkenal? Baik, kenapa bahasa Melayu terkenal? Ini seantara sebab-sebab kenapa bahasa Melayu dulu terkenal. Antara
satu sama lain. Walaupun bahasa Melayu ni ada digunakan oleh orang daripada negara lain. Contohnya daripada negara Arab, Eropah ataupun daripada Sri Lanka. Daripada mana-mana sahaja datang ke tanah Melayu ataupun datang ke Malaysia mesti menggunakan bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu terkenal? Baik, sifat bahasa Melayu. Baik, kita tengok satu persatu. Bahasa Melayu menjadi terkenal kerana sifat bahasa Melayu yang terbuka. Sifat bahasa Melayu yang terbuka. Dan mudah menerima unsur luar. Kemudian, dia telah menjadikan bahasa Melayu terus berkembang. Sebab tu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, para pedagang datang ke tanah Melayu ataupun datang ke negara kita, mesti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Dia berinteraksi antara contoh pedagang daripada China. Mesti bercakap bahasa Melayu walaupun dengan pedagang dia bercakap bahasa Melayu walaupun dia daripada negara China. Pedagang daripada negara India datang ke tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, dia mesti cakap juga bahasa Melayu. Baik. Kita tengok seterusnya. Bahasa Melayu perlu dikekalkan. Kerana apa? Pertama, mencerminkan identiti sebuah negara bangsa. Yang kedua, mengekalkan warisan seni budaya. Yang ketiga, sebagai penyatuan antara kaum. Baik, taburan wilayah penutur bahasa Melayu. Jika awak tengok dalam peta, dalam buku awak, muka surat 34 dan 35 ada ditunjukkan kawasan mana yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Melayu terkenal sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Bahasa Melayu tersebar ke seluruh dunia dan digunakan sebagai bahasa lingua franca. Apa tu bahasa lingua franca? Bahasa lingua franca ialah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Boleh? Bahasa lingua franca juga adalah bahasa perantaraan ataupun perhubungan antara masyarakat. Baik, seterusnya kita tengok siapa ni? Siapa kenal? Baik, beliau adalah Francois Valentin. Menurut Francois Valentin, 1726, seorang penulis Belanda menyatakan bahasa Melayu merupakan bahasa antarabangsa. Kita bangga tak? Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa antarabangsa sebab ramai orang daripada negara-negara luar menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Melayu bukan sahaja digunakan di Parsi, bahkan lebih jauh dari itu dan di sebelah timur sehingga ke Kepulauan Filipina. Sebabnya berlakunya aktiviti perdagangan dan aktiviti-aktiviti ekonomi lain yang menyebabkan mereka berinteraksi menggunakan bahasa Melayu. Baik, Francois Valentin ni cakap sekiranya awak tidak mengetahui bahasa Melayu, awak dianggap sebagai seorang yang tidak terpelajar di timur. Itu Francois Valentin cakap. Kedatangan pengaruh luar banyak mempengaruhi perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. Baik, kita tengok satu persatu. Persamaan dalam sebutan. Bahasa Tamil, kapal jadi kapal, ayah jadi ayah. Cina, cawan, cawan, laici, laici. Inggeris, hospital, hospital. Doktor, doktor. Belanda, leti, lailaci. Balkon, balkoni. Portugis, camis, kemeja. Veranda, beranda. Arab, solat jadi solat. Ustaz jadi ustaz. Sanskrit, nagara jadi negara. Rajah jadi raja. Baik, kita tengok peranan bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa rasmi. Kemudian bahasa pendidikan, bahasa pentadbiran, bahasa perundangan, bahasa perpaduan, bahasa ekonomi, bahasa perundangan dan bahasa perhubungan. Banyak kegunaan bahasa Melayu. Peranan bahasa Melayu pada masa dahulu hingga kini. Baik, kita nak tengok satu persatu. Digunakan dalam pendidikan. Merupakan bahasa akademik bagi menyampaikan suatu
Golongan ulama menyampaikan ilmu kepada Raja Melayu di istana yang menggunakan bahasa Melayu. Dulu. Tapi sekarang bahasa Melayu menjadi menyampaikan maklumat dan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta institusi pengajian tinggi. Baik, seterusnya. Sebagai bahasa pentadbiran, dahulu bahasa Melayu digunakan dalam sistem pentadbiran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kini bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran kerajaan. Seterusnya, digunakan bahasa untuk bahasa Melayu, bahasa ekonomi. Dahulu bahasa Melayu sebagai lingua franca yang memudahkan urusan jual beli di pelabuhan. Semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, kini bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam urusan jual beli di negara kita. Seterusnya, bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. Dahulu bahasa Melayu digunakan dalam perhubungan antara kerajaan Melayu dengan kerajaan luar. Contoh, surat Sultan Kelantan kepada Wright William Duff. Kini bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antara masyarakat dan serantau. Seterusnya, bahasa persuratan. Dulu, banyak hasil karya yang agung menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persuratan. Kini, bahasa Melayu menjadi bahasa persuratan yang diiktiraf dunia melalui hasil-hasil karyawan negara. Kita tengok bahasa perundangan. Dahulu, bahasa Melayu digunakan dalam naskah Hukum Kanun Melaka yang merupakan panduan undang-undang dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kini, bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam sistem perundangan negara. Baik, kita tengok bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara kita. Kedudukannya dimantapkan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Bahasa Melayu dalam urusan pentadbiran harian. Masyarakat pelbagai kaum di Malaysia, masyarakat berbagai kaum bebas menggunakan bahasa lain dalam urusan seharian. Kemudian kita tengok pula, bahasa Melayu merupakan bahasa menyatukan rakyat berbilang kaum. Dengan guna bahasa Melayu, orang Cina, India, Iban, Kadazan, Jawa, Minangkabau, Negeri Sembilan, Perak semua menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Bahasa yang mudah difahami untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Aktiviti seperti Minggu Bahasa Kebangsaan, pertandingan, deklamasi sajak, berbalas pantun dan sebagainya boleh dijalankan. Pernah kan dekat sekolah kita juga pernah diadakan aktiviti sempena Bulan Bahasa Melayu ataupun Minggu Bahasa Melayu. Kita buat pertandingan bersajak, berpantun, menulis puisi. Baik, yang terakhir, tujuan utama untuk memupuk perpaduan dan menyatukan bangsa melalui bahasa. Baik, Ustazah akan ulas semula apa yang kita belajar hari ini. Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan bahasa Melayu juga telah menjadi bahasa antarabangsa. Jadinya kita kena banggalah dengan bahasa Melayu. Jadinya kita kena lebih bangga dengan bahasa Melayu berbanding bahasa luar. Bahasa Melayu juga pernah menjadi salah satu bahasa yang digunakan di seluruh dunia dan menjadi bahasa utama antara pedagang-pedagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sampai sekarang, bahasa Melayu digunakan dalam pentadbiran, perundangan, pendidikan, apalagi ekonomi dan lain-lain lagi. InsyaAllah, saya harap awak bolehlah faham apa yang saya terangkan. Kalau awak tak faham, boleh rujuk dalam buku teks. Muka surat 30 sampai muka surat 40. Boleh tengok balik ya. Baik, buat latihan yang diberi dalam Google Form. Hantar dalam tempoh masa 2 hari. Kalau ada masalah, boleh rujuk pada Ustazah Fiza. Buat latihan dengan baik dan fokus. InsyaAllah kita akan jumpa dekat sekolah minggu hadapan. Sekian, terima kasih semua murid tahun 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.